Ifah, komitmen berterusan yang dilaksana JAKIM juga pelibatan semua pihak menyaksikan impak positif diterjemahkan. Lebih 900 individu dalam kumpulan berkenaan berjaya dipulihkan dan kembali kepada fitrah kehidupan. Fazrin Zahardin mempunyai laporan penuh. Kekal dengan pendekatan mendidik, JAKIM terus menyantuni golongan berkenaan menerusi penganjuran program pemulihan atau Mukayyam. Dimensi penghijrahan mereka diraih tanpa keraguan. Sebenarnya memang kita dekat JAKIM telah lebih awal, seawal 2011 kita telah pun menangani isu transgender ni dengan mengajak mereka. Kita mengisi dengan paling kurang 5 elemen yang penting: kesedaran kerohanian, bimbingan fardu ain, kesedaran kesihatan, motivasi kerjaya dan juga program-program di luar kelas. Jadi saya kira apa yang disebut oleh Wabi Menteri Agama, insya-Allah kita akan cuba pertingkatkan lagi dengan menambah baik kekurangan-kekurangan yang ada dalam program sebelum ni untuk melihat apa pendekatan yang lebih terkini yang sesuai dengan suasana masyarakat pada hari ini, khusus dalam isu-isu yang melibatkan transgender dan juga LGBT. Menerusi komitmen berterusan yang dilaksana JAKIM telah menepis dakwaan ianya bersifat paksaan terhadap komuniti berkenaan. Dan bagi terus membantu mereka, JAKIM sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak sebagai pemudah acara. Hidayah, penghijrahan, kekuatan transformasi itu haruslah disulami dengan doa dan hati yang tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat doa seorang ibu yang tidak putus asa mendoakan saya untuk berubah dan terus kekal di dalam penghijrahan, menyebabkan saya rasa ada satu kekuatan untuk kekal bergelar sebagai seorang pendakwah dan juga membantu insan-insan di luar sana. Doakan semoga saya berada di dalam platform yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga dipermudahkan cikgu. Kesedaran dan hidayah harus dicari. Perubahan datang dari dalam hati. Jangan cepat menghukum jika golongan ini tampil meluahkan keinsafan. Masih ada pihak yang boleh dirujuk sebagai bimbingan. JAKIM tidak akan lepas tangan, malah sentiasa meraihkan serta menyokong motivasi golongan ini mencari hala tuju lebih baik pada masa hadapan. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Tulisan Jawi yang membentuk sebahagian tradisi serta kebudayaan Malaysia terus diperkasa dengan keputusan menjadikan Hari Jumaat sebagai Hari Jawi. Laporan Syafiqah Saad. Tulisan Jawi merupakan tulisan perantaraan sejak sebelum merdeka lagi. Justru itu, pemerkasaannya tidak bertujuan mengislamisasi mana-mana pihak. Dan menjadi tanggungjawab kita, tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka juga untuk meyakinkan masyarakat bahawa Jawi ini adalah satu bentuk tulisan, kebetulannya merupakan warisan bahasa kebangsaan kita. Dan seperti juga dengan tulisan-tulisan yang lain, kalau kita berupaya untuk menguasainya, satu kelebihan kepada kita. Nah, jadi ini yang mesti kita jelaskan kepada masyarakat supaya ketakutan itu tidak timbul. Ketakutan yang tidak perlu sebenarnya. Sebagai usaha awal untuk memasyarakatkannya, tulisan Jawi wajar digunakan di papan-papan tanda awam, premis perniagaan serta dokumen-dokumen rasmi. Bagi penulis kaligrafi Justin Lai Lai Kim, tulisan Jawi itu indah dan unik. Mengakui telah mempelajari tulisan Jawi sejak di bangku sekolah rendah, beliau telah mengimplementasikannya dalam seni kaligrafi dan hot. Tulisan Jawi, tulisan sahaja, itu writing sahaja. Tapi seni khat itu, dia akan tunjuk, dia akan mengubah perkataan itu jadi lebih cantik. Lepas tu boleh menarik. Lepas tu orang akan lebih terkagum, okey, dengan tulisan itu. Yang penting untuk mula-mula bagi serta masyarakat, okey,
practice, buat macam tu, buat hat. Minatnya mendalam telah membawa Justin mempelajari kaligrafi khat nasakh, sulus, nastalik, kufi serta rik'ah di Tehran dan Iran. Tulisan Jawi tetap relevan sepanjang zaman. Pengumuman Hari Jumaat sebagai Hari Jawi dilihat bertepatan sebagai platform mengembalikan sejarah warisan negara. Jadi marilah kita sama-sama menyemarakkan tulisan Jawi dalam mengekalkan budaya tradisi sejarah bangsa. Syafiqah Masaad, laporan JAKIM untuk RTM. Ibadah korban merupakan sunat muakkad yang dituntut dan dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Dan ketika melakukan ibadah itu, ada dalam kalangan umat Islam memilih untuk melakukannya di dalam mahupun luar negara. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah, melakukan ibadah korban di luar negara tidak salah jika satu-satu tempat itu benar-benar memerlukan bantuan. Dia hukum korban asal sunat muakkad. Sunat. Kita berkorban ini sunat. Dan sunat itu kita utamakan di tempat kita. Syiarnya begitu. Tapi oleh kerana kita memikirkan juga di tempat lain ada masalah dan kita nak bantu mereka itu, maka ia juga menjadi sunat untuk kita hantar sebahagiannya kepada tempat lain yang memerlukan bantuan itu. Kita boleh bayangkan kalau kita berada di situasi mereka, tentunya kita mengharapkan bantuan daripada mereka. Tapi sekarang situasi itu berada di tempat mereka. Jadi mereka mengharapkan bantuan daripada tempat kita. Jadi atas asas itu kita koordinat. Justru Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM turut mengambil inisiatif menyediakan tabung ibadah korban YAPIM TAKI. Tabung itu khusus bagi mereka yang berminat untuk melakukan ibadah korban di dalam atau luar negara melalui simpanan berkala dengan agensi tersebut. Sebab kita merancang untuk melaksanakan ibadah korban ini secara yang lebih terancang. Jadi disebabkan oleh itu, kita menyediakan tabungan secara bulanan untuk peserta-peserta koperasi kita. Dia menabung dengan kita dengan serendah mungkin RM10, RM20 untuk mereka di akhirnya boleh melaksanakan ibadah korban tersebut. Jadi konsep dia menabung sikit-sikit, kemudian mereka akan boleh melaksanakan korban lah. Perkhidmatan TAKI YAPIM ini meliputi tabungan, ibadah korban, ibadah akikah, sumbangan infak korban, pakej travelog korban, pembekalan lembu hidup dan penjualan daging. Laporan itu menutup perkembangan dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali semula ke studio Wisma Berita Angkasa Puri bersama rakan setugas untuk laporan lain berita wilayah selepas ini. Assalamualaikum.